Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan sambung lagi untuk tajuk daya dan gerakan bagi topik 2.3 iaitu gerakan jatuh bebas. Muka surat 54 yang boleh rujuk buku teks. Apakah gerakan jatuh bebas dan pecutan graviti? Suatu objek dikatakan mengalami gerakan jatuh bebas jika pergerakan objek itu dipengaruhi oleh daya graviti sahaja. So kata kunci dia ialah gerakan jatuh bebas disebabkan oleh daya graviti. Hal ini bermakna objek yang jatuh bebas tidak mengalami tindakan daya yang lain seperti rintangan udara atau daya geseran. Dia jatuh direct je lah. Jadi gambar foto 2.2 menunjukkan sebiji buah kelapa yang jatuh daripada pokok kelapa. Ini buah kelapa ni jatuh daripada pokok kelapa, jatuh ke bawah. Adakah pergerakan buah kelapa itu merupakan gerakan jatuh bebas? Yalah, ni kita panggil jatuh bebas, itu jatuh dengan daya graviti. Jalankan aktiviti 2.4 dan aktiviti 2.5 tentang gerakan jatuh bebas. Jadi anda boleh scan kod, boleh tengok video gerakan jatuh bebas. Mengkaji gerakan jatuh bebas, dua objek iaitu bola pingpong dan kertas A4. Jalankan aktiviti ini secara berpasangan, pegang salah kertas di tangan anda dan sebiji bola pingpong. So boleh perhatikan gerakan kedua-dua objek ini. Mengapakah pada cubaan pertama, kertas dan bola pingpong yang jatuh mengambil masa yang berbeza untuk tiba ke lantai? Sebab bola pingpong ni akan jatuh dengan daya graviti, manakala kertas ni dia akan jatuh dengan rintangan udara. Kertas yang digunakan di angka 2 dan angka 5 ialah kertas yang sama. Lepas tu kita renyukkan kertas tu. Apabila kita renyukkan bola pingpong dan kertas ni, dia akan jatuh serentak. Dalam kehidupan harian, kita akan melihat objek yang berat akan jatuh dan sampai ke permukaan bumi dan lebih cepat daripada objek yang ringan. Hal ini disebabkan oleh daya yang lain seperti rintangan udara. Yang tadi tu kertas dan juga bulu ni dia akan jatuh dengan perlahan disebabkan adanya rintangan udara. Integrasi sejarah ni pada tahun 384 hingga 322, Aristotle menyimpulkan bahawa kadar objek yang jatuh bergantung kepada berat, bentuk dan orientasi objek. Akan tetapi, Galileo Galilei pada tahun 1564 hingga 1642 melalui demonstrasi mendapati objek-objek akan jatuh dengan pecutan yang sama jika rintangan udara dapat diabaikan. Anak-anak boleh tengok kat sini. Objek yang berlainan jisim akan jatuh dengan pecutan yang sama jika rintangan udara tidak wujud. Jisim akan jatuh dengan pecutan yang sama jika rintangan udara tidak wujud. Situasi ini berlaku dalam keadaan vacuum. Teliti Raja 2.38, bulu pelepah dan bola logam yang dilepaskan dalam ruang vacuum akan mencecah lantai pada masa yang sama. Jadi gerakan ini kita panggil gerakan jatuh bebas. Anda boleh tonton video, boleh scan kod, tonton video untuk menunjukkan eksperimen yang dijalankan dalam vacuum. Pecutan objek yang jatuh bebas disebabkan oleh daya graviti dinamakan sebagai pecutan graviti. Simbol dia adalah G huruf kecil. Dan nilai purata bagi pecutan graviti bumi ialah 9.81 meter per saat kuasa negatif 2. Laju objek yang jatuh bebas akan bertambah sebanyak 9.81 meter per saat setiap saat dalam medan graviti seragam berhampiran dengan permukaan bumi. Apabila satu objek jatuh dalam medan graviti dan rintangan udara diabaikan, objek itu dikatakan mengalami jatuh bebas. Itu maksud jatuh bebas, iaitu jatuh dengan daya pecutan graviti tanpa rintangan udara.
Okey, seterusnya kita nak buat aktiviti menentukan nilai pecutan graviti. Objek yang jatuh bebas dalam medan graviti akan mengalami pecutan yang dikenali sebagai pecutan graviti. Oleh yang demikian, nilai pecutan graviti boleh ditentukan dengan mengukur pecutan objek berat seperti bola keluli di dalam makmal. Mari kita menggunakan sistem photogate. Okey, sistem photogate ni tak ada dalam makmal kita, so kita hanya tengok secara teori sajalah. Okey, photogate ni dia boleh tangkap gambar pertama, kedua. Okey, kita boleh tengoklah gerakan bola ni jatuh dengan perlahan-lahan. Letakkan photogate kedua pada jarak pemisahan 30 dari photogate pertama. Pastikan bola keluli boleh jatuh melalui kedua-dua photogate ke dalam bekas. Okey, lepaskan bola keluli. Okey, dan kita akan dapatlah gerakan bola keluli itu pada jarak 40, 50, 60 dan 70. Okey, gerakan perlahan. Ni macam kita buat eksperimen ayunan bandu lah juga, tapi menggunakan alat itu photogate. Jadi nilai pecutan graviti G berubah dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya nilai G di Khatulistiwa ialah 9.78 meter per saat kuasa reaktif 2. Di kutub bumi ialah 9.83. Sebab apa berubah? Ini kerana bumi sebenarnya bukan berbentuk sfera yang sempurna. Rajah 2.40 menunjukkan bahawa jarak khatulistiwa ke pusat bumi lebih jauh daripada jarak dari kutub ke pusat bumi. Oleh yang demikian, nilai G lebih kecil di khatulistiwa daripada di kutub bumi. Jadi secara umum kita kira nilai purata G di bumi, kita ambil dia ialah 9.81. Ini jarak yang berbeza lah. Kalau awak tengok kat sini, jarak dari khatulistiwa ke pusat bumi 6,372 km. So kita dapat G dia 9.78 meter per saat kuasa reaktif 2. Manakala jarak dari kutub ke pusat bumi pula iaitu 6,350. Kalau tengok ni perubahan pun tak jauh beza ya, 22 saja. Okey, tapi nilai G dia kat sini ialah 9.83. So bila kita campur bagi dua kita dapat 9.81 iaitu purata dia. Penyelesaian masalah yang melibatkan objek yang jatuh bebas. So yang ni awak kena ingat rumus persamaan gerakan bagi pecutan graviti. Okey, objek yang dilontarkan ke atas dan objek yang dilepaskan ke bawah mengalami pecutan graviti G. Kiralah awak lontar ke jatuh ke bawah dia ada pecutan graviti. Oleh itu persamaan gerakan linear di bawah boleh diaplikasikan terhadap objek yang jatuh bebas. Ini rumusnya V sama dengan U campur G S UT campur 1 per 2 GT kuasa 2. Dan yang ketiga V kuasa 2 U kuasa 2 campur 2 GS. Jadi persamaan gerakan yang kita belajar bab awal lagi tu. Okay. Jadi objek dilontarkan ke atas kita andaikan atas ni positif. Kalau objek dilepaskan ke bawah pergerakan ke arah negatif. Dalam penyelesaian masalah kita membuat andaian bahawa pergerakan ke atas sebagai pergerakan ke arah positif, jadi ke bawah negatif. Okey, contoh satu, Amirah melontarkan sebiji bola ke atas secara menegak dengan laju awal 10 meter per saat. Hitungkan A masa untuk bola itu mencapai tinggi maksimum dan tinggi maksimum yang boleh dicapai oleh bola itu. Okey, jadi langkah satu senaraikan maklumat yang diberi dengan simbol. Okey, jadi kita ada yang pertama laju awal 10. Okey, kita ada laju akhir. Bila jatuh saja dia akan nilai dia V sama dengan 0. Pecutan graviti kita kena guna 9.81. Okey, ke arah mana? Ke bawah negatif lah. Dan pasti rumus yang kita nak gunakan. Dalam rumus ni U ada, V ada, G ada. Kita nak cari masa T. Jadi rumus ni tak ada nilai apa? Nilai A. Jadi nilai A kita kena gunakan rumus V sama dengan U campur GT. Okey, lepas tu masukkan nilai dalam rumus. U, V sama 0, U 10. Okey, G tu negatif 9.81 T. Jadi kita akan dapat nilai T sama dengan 1.02 saat. Okey, seterusnya B nak cari nilai S. Masuk rumus V kuasa 2, U kuasa 2 campur 2 GS. Jadi B ni 0, U 0, 10 kuasa 2. Okey, campur 2 darab negatif 0.02.
981. So dapat 5.10 meter. Ataupun boleh juga guna rumus S sama dengan UT campur 1/2 GT kuasa 2. Persamaan gerakan. Ada 4 semua. Okay. Kita belajar awal-awal dulu. V sama dengan UT campur AT. S sama dengan 1/2 U campur B darab T. Okay. S sama dengan UT campur 1/2 AT kuasa 2. Okay. V kuasa 2 U kuasa 2 campur 2 AS. Di mana kita kena tukarkan A pencutan tu kepada nilai G. Okay. S ni kalau melibatkan ketinggian kita kena tukar dengan H, height. Contoh 2, Chan melepaskan sebiji batu dari satu tebing setinggi 10 meter. Tentukan A masa untuk batu itu sampai ke tanah di bahagian bawah tebing dan halaju batu sebelum menyentuh tanah. Jadi masukkan nilai. Kita ada H10, negatif 10. Okay, sebab apa? Sebab dilepaskan sebiji batu. Okay, jatuh ke bawah negatif lah. Kita ada U awal kosong. Okay, nilai G kita 9.81. So masuk nilai kita akan dapat 1.43 saat. Negatif tu kita abaikan. So V kuasa 2, B sama dengan V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 campur 2 GS. Okay, so masuk nilai U tu sama dengan 2. Okay, darab 2 9.81 darab negatif 10. Okay, so dapat V sama dengan negatif 14. Kita ambil 14 saja sebab kita tak ambil kira kerana batu bergerak ke arah bawah. Okay, direction tu menunjukkan negatif. Okay, itu saja hari ini di kita punya PDPR kita. Kalau tak faham boleh rujuk teacher lah. Bye.